Tahukah anda, bumi kita sekarang sedang mengalami masalah peningkatan paras air laut? Bandaraya Jakarta merupakan salah satu bandar yang sedang mengalami peningkatan paras air laut. Pada tahun 1997, pantai utara Jakarta telah ditenggelami air sebanyak 1 meter. Dalam masa 10 tahun, paras air laut di Jakarta meningkat sebanyak 2.5 meter dan dijangka meningkat 5 meter pada tahun 2025. Adakah Jakarta sahaja yang sedang mengalami masalah ini? Oh, tentunya tidak. Masalah ini juga dialami di Kepulauan Oseania seperti Tuvalu, Pulau Solomon, Kiribati dan Kepulauan Marshall serta Micronesia. Bagaimanakah peningkatan paras air laut boleh berlaku? Sebenarnya, peningkatan paras air laut berpunca daripada pencairan ais glasier di kutub utara dan selatan. Untuk pengetahuan anda, lebih dari 50% peningkatan paras air laut adalah disebabkan oleh pencairan glasier terutamanya di lapisan glasier Greenland. Hal ini terjadi kerana perubahan iklim yang semakin panas. Perubahan iklim pula berlaku akibat kesan rumah hijau. Gas-gas seperti karbon dioksida, metani, karbon monoksida dan klorofluorokarbon yang dikeluarkan secara berlebihan menyebabkan peningkatan haba yang terperangkap di atmosfera. Oleh itu, suhu bumi yang semakin panas menyebabkan kawasan beriklim sejuk mula menjadi hangat. Kesan rumah hijau bukan sahaja menyebabkan perubahan iklim, malah timbul masalah yang lain seperti penggurunan, hakisan tanah bagi kawasan perairan, mengurangkan pengeluaran tanaman dan meningkatkan kes banjir. Aktiviti manusia yang mementingkan diri sendiri adalah punca utama berlakunya perubahan iklim yang drastik ini. Contohnya, penebangan hutan, peningkatan kegiatan perindustrian dan aktiviti penanaman komersial. Jadi, bagaimanakah cara kita untuk mengatasi masalah ini? Kami dari program Sekolah Alam Sekitar Serasi Kolej Tingkatan 6 Tawau tahun 2021 akan memberikan panduan kepada anda untuk menangani masalah pemanasan global yang berada pada tahap yang membimbangkan ini. Pertama, kita haruslah mengurangkan penggunaan kenderaan. Bukannya kita tak boleh pakai langsung, tetapi kita hanya perlu kurangkan dengan berkongsi kenderaan ataupun menaiki pengangkutan awam dan berbasikal untuk ke tempat kerja. Kedua, kita sebagai komuniti mestilah berganding bahu untuk melaksanakan projek penanaman semula. Penanaman pokok membolehkan karbon dioksida diserap oleh tumbuhan dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Oleh itu, suhu bumi akan berkurang. Sebanyak 150 lebih projek penanaman semula yang aktif di seluruh dunia. Angka ini sebenarnya agak rendah, terutamanya di kawasan Asia, dan kita perlulah melaksanakan projek penanaman pokok dengan lebih banyak lagi untuk memastikan usaha kita berhasil dengan jayanya. Akhir sekali, kita sebagai komuniti perlulah meningkatkan kesedaran umum berkaitan penjagaan alam sekitar kepada orang ramai. Hal ini dapat meningkatkan penglibatan orang awam dalam aktiviti penjagaan alam sekitar. Jika kita menyuarakan kerisauan kita tentang keadaan alam sekitar yang semakin teruk, isu yang disuarakan akan dibincangkan oleh pihak yang bertanggungjawab, terutamanya pihak kerajaan. Kata orang, masalah perubahan iklim memang tidak dapat dielakkan dan mereka beranggapan bahawa masalah ini memang tidak dapat diselesaikan. Namun, bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Jika kita bekerjasama sebagai satu komuniti yang mementingkan alam sekitar, maka alam sekitar kita akan terpelihara dengan baik. Oleh itu, kita perlulah menjaga alam sekitar kita untuk generasi masa akan datang. Ingat bahawa menjaga alam sekitar merupakan salah satu tuntutan agama.